Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, so hari ni cikgu sambung lagi ya dengan apa yang hari ni hari Rabu. Berapa bulan hari ni? Berapa tak ingat dah. Okey, so hari ni cikgu akan sambung dengan kita dah selesai dengan sel elektrolisis bagi leburan. So hari ni kita akan masuk kepada sel elektrolisis. Cikgu nak kena nipiskan sikit. Sel elektrolisis bagi larutan aqueous. Okey. Sel elektrolisis bagi larutan aqueous. Okey, so bila kita sebut tentang aqueous, awak kena ingat ya, larutan aqueous semua garam larut. Ya, semua garam larut. Garam yang larut membentuk larutan aqueous. Contoh apa? Natrium klorida, magnesium sulfat, kuprum sulfat dan sebagainya. Semua perkataan ada larutan di depan lah. Ya. Okay. And then kita juga larutan aqueous juga boleh juga kita guna larutan daripada asid, larutan HCl ke, larutan H2SO4 ke pun kita boleh guna juga. Okay. So, apa yang kita perlu tahu tentang sel elektrolisis bagi larutan aqueous? Okey, untuk sel elektrolisis bagi larutan aqueous, ya, untuk kita memilih memilih ion untuk dinyahcas di kathod dan di anode, dia ada faktor Ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey. So ini yang pertama. Yang kedua adalah dia punya jenis elektrod. Okey. Jenis elektrod. Ya, dia boleh jadi elektrod kuprum, elektrod karbon ya. And then yang ketiga, kita ada kepekatan elektrolit. Ya, kepekatan elektrolit ni hanya terpakai untuk elektrolit yang ada anion daripada kumpulan halogen. Ya, contoh macam natrium klorida. Ya. So, kalau awak nampak ada klorida di belakang ni ataupun natrium bromida daripada kumpulan 17. So, kena tengok kepada kepekatan elektrolit. Adakah larutan itu pekat ataupun larutan itu cair? Ya. So, yang ini kita akan sentuh kemudian. Hari ini cikgu hanya akan sentuh kepada kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, apa yang kita perlu tahu? Yang pertama. Okey. Yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia, awak kena buatlah siri elektrokimia awak. Awak pun dah tahu siri elektrokimia kita kan, kalau ni untuk cation ya. Untuk cation ion, kalau nak kahwin mesti ada zat ferrum supaya perempuan hamil cukup anak. Okey. Kalau cikgu tulis dia punya ion dia kan. Plus and then 2 plus, and ni 3 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus. Okey. And then ini cation ion ya. Kalau untuk anion pula, tak perlu hafal OO Sokonopo. Ya, kita hanya perlu hafal apa? Cina, beli, India, orin. Okey. So ini saja anion yang awak perlu hafal, ataupun ini saja anion yang akan dipilih untuk dinyahcas. Okey. So awak masih tak faham lagi, tak apa, kita tengok contoh supaya awak lebih nampak jelas. Okey, untuk elektrolisis pastikan jangan lupa kita punya rumus kita apa? Pada neck tag kita iaitu apa? Pada ni positif, anode, derma and ion. Negatif, cathode, terima, cation. Okey.
So, kita buat satu contoh. So, sel elektrolit larutan kita tak perlukan pemanasan lah macam yang kita buat dalam leburan kan. So, tak ada lah. Ni kita hanya ada larutan. Okay, larutan kita and then dicelupkan dengan 2 elektrod. Ya, sebabkan cikgu hanya nak sentuh tentang faktor yang pertama, jadi elektrod kita dua-dua kita gunakan elektrod karbon ya. Elektrod yang lengai iaitu elektrod karbon. Ya. So faktor elektrod tak ada di sini ya, ataupun faktor yang kedua tadi kan, jenis elektrod tak ada. Kita hanya guna elektrod karbon. Okay, and then kita punya bateri satu. Ya, bateri kita. Okay, larutan kita ambil larutan yang ada warna supaya kita boleh nampak. Larutan kuprum 2 sulfat. Okay, larutan kuprum 2 sulfat. Larutan 0.01 mol Dm negatif 3 kuprum 2 sulfat. Okay, so selesai. First, apa yang awak perlu buat? Macam biasa, kita kena tentukan dulu kita punya positif kita kan. Kita punya terminal dulu. Sini adalah positif yang panjang, pendek, positif anode, ya, derma anion ataupun positif anode menarik anion. Okey, kemudian negatif kathod. Okey, dia buat apa? Dia menarik anion. So sekarang ni kita senaraikan pula ion yang hadir. Okey, sebabkan dia larutan, dia tak macam leburan. Dia bukan ada dua saja. Okey. Kuprum sulfat, kuprum 2 sulfat, jadi kita ada Cu2+, ion kuprum dan ion sulfat. Disebabkan dia adalah larutan, jadi dia juga ada dua lagi ion daripada air ya. Larutan kita campur air kan, jadi dia ada H+ dengan OH-. So dia ada 4 ion yang terdapat di dalam kita punya larutan kita ni. Okey. So apa yang perlu kita buat lagi selepas itu? Kita anode dia menarik anion. Jadi anion kita di sini apa? Anion kita yang mana satu? Anion bercarga negatif sulfat dengan ion hidroksida. Jadi dia akan ditarik di anode iaitu sulfat dan hidroksida. Lukis semua pada kita punya gambar rajah tu kan. And then pada kathod pula, kathod akan menarik cation, jadi yang dia akan ditarik adalah Cu2+ dan juga H+. Okey, so dah tarik semua. Okey. Ion yang ditarik sudah selesai, and then kita pergi pula kepada ion yang dipilih untuk dinyah cas. Okey. Ion dipilih untuk dinyah cas. Okey. So ion dipilih untuk dinyah cas, yang pertama pada mana? Okey, sekejap ya. Okey, yang pertama pada mana? Pada anode kita lah. Ya, pada anode kita. Anode. Okey, kejap cikgu buat di sini. Okey. Anode. Okey, kalau anode kita akan pilih siapa? So kita ada dua di anode. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih sulfat ke? Kita ion sulfat ke? Kita nak pilih ion hidroksida. Jadi kita rujuk kepada siri elektrokimia kita. Okey. Kita rujuk kepada, sebabkan dia guna dua-dua adalah elektrod karbon. Elektrod karbon ni dia lengai ya. So dia tidak efek kepada kita punya tindak balas. So jenis elektrod tak ada. So kita juga guna larutan kuprum 2 sulfat. Cikgu cakap tadi, kalau untuk kepekatan elektrolit, ya, dia hanya melibatkan ion daripada kumpulan halogen, klorida, bromida. So faktor dua-dua daripada anode dan kathod ni kita gunakan faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia sahaja. Okey. So sulfat dan hidroksida. So kita nak pilih siapa? Tengok kepada orang Cina beli India Ore ni, ada tak nampak sulfat dalam ni? Ada tak sulfat? Sulfat tak ada kan? Jadi kita akan memilih hidroksida yang ada sini. Ya, kita akan memilih hidroksida. Jadi kita pilihlah hidroksida. Hidroksida dia buat apa? Dia derma elektron. Okey, untuk hidroksida dia punya persamaan setengah dia panjang. Jadi cikgu nak awak hafal sahaja dia punya persamaan setengah dia. So awak boleh ikut cikgu, ya, gunakan formula yang cikgu bagi ni, iaitu kita guna apa? 4 orang hutan berjambul berjalan-jalan, jumpa orang-orang sedang minum 2 botol air
sedang makan 4 biji apple. Okey. Cikgu ulang balik. 4 orangutan berjambul. Berjambul ni yang ni lah. Berjalan-jalan, jumpa orang-orang, sedang minum 2 botol air, makan 4 biji apple. Okey, so itu persamaan setengah untuk hidroksida. Jadi awak kena hafal sebab persamaan setengah hidroksida ni memang akan sentiasa ditanya sentiasa keluar. Apa hasil kita? Hasil kita inilah gas oksigen, ya. Air tak nampak kan? So gas oksigen, air dengan elektron ni derma kan, derma elektron jadi sebelah kanan kan, untuk anode. Okey, so itu yang berlaku di anode. Jadi apa pemerhatian, kita akan nampak gelembung gas tidak berwarna sebab kita punya hasil adalah gas oksigen. Okey, di katod pula, okey, di katod pula apa yang berlaku di katod? Katod kita ada kuprum dengan hidrogen. Jadi kita nak pilih yang mana satu. Kita tak boleh, apakah ion yang dipilih untuk dinyacas, kita boleh ambil dua-dua, kita kena pilih salah satu. Jadi kita tengok kepada kedudukan dia dalam siri elektrokimia. Yang mana yang lebih bawah, ion itulah yang akan dipilih untuk dinyacas. Jadi yang mana antara kuprum dengan hidrogen. Jadi kuprum berada lebih bawah daripada hidrogen, jadi kita pilih kuprum lah. So ion kuprum Cu2+, dia buat apa? Dia terima elektron kan. So macam cikgu sebutlah, ion sebelah kiri, sebelah kanan atom. Jadi dia terima elektron tambah dengan 2 elektron. So hasil kita akan dapat atom kuprum. Bermaksud di sini akan, pemerhatian kita, pepejal perang akan terenak pada kita punya elektrod karbon kita. Okay, so itu pemerhatian. So kalau soalan tanya kenapa ion itu dipilih untuk dinyacas, untuk anode sama juga jawapan awak. Kenapa dipilih untuk dinyacas? Sebab apa? Kerana ion hidroksida berada lebih rendah daripada ion sulfat dalam siri elektrokimia. Okey, dia punya sebab sama macam ni. Dia punya sebab mesti sebut lebih rendah. Walaupun awak tak nampak kan, cikgu sebab Cina beli India Ori ni tak ada sulfat di sini. Tapi sebenarnya sulfat ada. Cuma cikgu tak nak awak hafal dia sebab dia memang takkan dipilih untuk dinyacas. Sebab hidroksida sentiasa berada di bawah ni. Okey. So ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyacas. Okey, kalau untuk katod pula sama juga. Sebab apa dipilih? Di katod, kenapa kita pilih ion kuprum? Kerana ion kuprum lebih rendah daripada ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Okey. So, bila kita sebut pula tentang hasil tadi, hasil di sini gas hidrogen, gas oksigen, Pemerhatian gelembung gas tiada warna. Okey, kemudian sebelah sini pula kuprum. Kan? Ion kuprum kita daripada apa tadi? Dia pepejal perang lah, pepejal perang. Terenap. Ini adalah pemerhatian, terenap. Okey, so hasil kita akan dapat kuprum je lah. Kita akan dapat kuprum dihasilkan. Okey. So, itu contoh okey, satu lagi soalan akan tanya awak, warna larutan. Apa yang akan berlaku kepada warna larutan? Okey. So, warna larutan, kalau awak lihat, warna larutan kita, ion kuprum 2 sulfat, larutan kuprum 2 sulfat adalah warna biru sebab dia ada ion kuprum. Ion kuprum ni warna biru. So, bila proses elektrolisis berlaku, ya, kita hidupkan lita ni. Kalau ada Swiss lagi baik lah kan. Ada Swiss di sini kan. So, hidupkan lita tu, kita akan dapati warna biru tu akan menjadi pudar. Sebab apa? Sebab ion kuprum kita, dia akan tukar jadi atom kuprum. Jadi, makin lama, ion kuprum kita habis. Semuanya telah bertukar ataupun telah pun dinyacas menjadi atom kuprum. Jadi bila soalan tanya apakah yang berlaku kepada warna larutan kuprum 2 sulfat, awak akan cakap warna larutan menjadi
pudar, atau boleh sebut warna larutan daripada biru kepada warna biru. Kena sebut warna biru larutan menjadi pudar ataupun warna biru larutan menjadi tidak berwarna. Okey, so itu pun boleh diterima juga. Okey, so itu contoh yang pertama. Okey, kita pilih, cikgu 15 minit dah. Okey, cikgu try ambil satu lagi contoh ya. Kita gunakan sama juga. Masih lagi. Okey, kali ni contoh kita cikgu gunakan kita gunakan argentum nitrat, katakan ya, larutan argentum nitrat. Okey, so senaraikan dulu kita punya ion yang hadir. Yang penting tu Ag plus, lagi kita ada NO3 minus dengan air lah, H plus dengan OH minus. Okey, so pilih dulu pada nektet positif anode macam biasa, negatif cathode. Anode akan buat apa? Dia akan menarik anion yang ada di sini hadir NO3 minus dengan OH minus. Okey. Kemudian kita ada apa lagi ni? Cathode akan menarik cation ditarik di sini Ag plus dengan H plus. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Ion apakah yang dipilih untuk dinyah cas pada anode dan cathode? So di anode nitrat dengan hidroksida. So kalau awak tengok kepada kita punya ni, ada tak nitrat? Nitrat tak ada. Kan? Hidroksida. So pilih hidroksida jugalah. So persamaan setengah untuk hidroksida tadi, 4 orang hutan berjambul, jalan-jalan, jumpa orang-orang, minum 2 botol air, 4 biji apple. So hasil yang terhasil adalah oksigen. Okey. Kemudian pada cathode pula, apa yang berlaku? Kita ada Ag dengan H plus, dua-dua ada di situ. So kita nak pilih siapa? Kita akan pilih Ag dengan H. Ag lebih bawah daripada H, so kita akan pilih Ag lah. Jadi Ag plus, sebelah kiri, sebelah kanan Ag. So dia buat apa? Dia terima sebelah kiri, jadi tambah dengan elektron satu sajalah ya, 1 kali dengan 1 plus, so 1 elektron. So kita dapat atom, kita dapat argentum, logam argentum. So berlaku kalau hasil kita punya pemerhatian, kita dapat argentum warna kelabu kan. So pepejal kelabu terenam. So itu pemerhatian. Bila soalan tanya apakah hasil dia, kita beritahulah logam argentum dihasilkan. Kalau yang ini pemerhatian kita gelembung gas tidak berwarna, hasil oksigen dihasilkan. Okey, so sebab apa yang dipilih sama juga tadi? Sebab apa? Kerana kedudukan. So sebab ini cikgu hanya sentuh untuk faktor yang pertama kan. So kerana ion hidroksida berada lebih rendah daripada ion nitrat dalam siri elektrokimia. So untuk argentum pun sama, kerana ion argentum berada lebih rendah daripada ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Okey, so untuk warna larutan tak ada masalah, tak ada bertukar apa, sebab argentum nitrat memang colorless ya, tidak ada warna, jadi tidak ada apa-apa sebarang perubahan pada color argentum nitrat tu. So kalah, maksudnya dia takkan tanya pasal color. Dia biasa tanya kalau kuprum. Kalau larutan kuprum dia akan tanya, sebab larutan kuprum ada warna. Jadi apa berlaku pada warna? Berubah ke, tak berubah ke? So itu akan ditanya kadang-kadang. Okey. So cikgu harap jelas penerangan cikgu untuk elektrolisis bagi larutan aqueous, bagi kita kata apa? Dia punya faktor yang pertama faktor yang pertama. Okey, first awak kena ingat tadi cikgu sebut apa? Yang pertama sekali awak kena tahu apa? Larutan, apa dia larutan? Larutan aqueous ni, kalau semua jenis garam larut itu larutan aqueous. Campur saja air dia akan jadi larutan. Ya, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Dan larutan asid juga kita boleh gunakan sebagai larutan aqueous. Okey, untuk faktor kita pilih kedudukan ion dalam siri elektrokimia yang pertama, faktor yang pertama. Dan satu lagi cikgu nak ingatkan, faktor 3 ni hanya terjadi pada anode sahaja. Pada anode sahaja. Ya. Ini faktor 3 tu, faktor yang 3 tadi ni hanya efek pada anode. Pada cathode, apa-apa pun dia akan follow kepada kedudukan
ion dalam siri elektrokimia. So dia tak ada, untuk katod nombor 2 dengan 3 ni tak terpakai. Jenis elektrod dan kepekatan elektrolit hanya efek pada anod sahaja. So nanti kita tengok kenapa dia hanya efek pada anod sahaja. Alright. So cikgu bagi awak exercise sikit lah untuk awak nampak lebih jelas. Okay. Terima kasih yang hantar hari ni latihan. Haikal, Jannah pun tak hantar cikgu. Haikal hari ni ada tak silap cikgu, Haikal seorang je hantar latihan. Terima kasih. Yang lain cikgu harap buat benda yang sama lah. Maksudnya kalau awak tak hantar pada cikgu, cikgu anggap awak tak melihat video cikgu. So setakat petang tadi cikgu tengok, setakat petang semalam petang semalam cikgu tengok, cikgu tak tengok lagi lah pagi ni. Ada 3 view saja. So ada 3 orang yang tengok. Tak apa, cikgu nak buat macam mana cikgu tak boleh nak paksa awak untuk melihat video cikgu. Walaupun fikir suruh cikgu paksa, tapi cikgu tak nak paksa. Terpulang pada awak. Kalau awak rasa diri awak dah pandai, tak payah tengok dah video cikgu. Okey, so muka surat 25, muka surat 25 boleh awak tengok. Itulah kita boleh buat latihan kejap. Okey. Asid sulfurik cair. Okey, boleh. Okey, untuk sebab dia, sebab kenapa ion dipilih untuk dinyah cas. Okey. Untuk itu nanti awak boleh tanya cikgu sebab apa. Soalan ni ada lain sikit lah. Dia ada nilai E0 ni. Sebab yang baru ni dia ada nilai E0. Awak boleh baca, semakin positif nilai E0 semakin senang dipilih untuk dinyah cas. Semakin negatif nilai E0 semakin senang dipilih untuk dinyah cas di anod. Okey, jadi faktor pun awak kena jawab begitu. Dia tak boleh lagi ion hidroksida berada lebih rendah. Awak kena sebut kerana nilai E0. Okey, cikgu ubah jawapan cikgu. Kerana nilai E0, nilai E0 besar kan? E0 ion hidroksida lebih negatif daripada sulfat, daripada ion sulfat. Okay, so itu untuk kalau kita bercakap tentang nilai E0. And then kalau untuk kita tak boleh guna yang ni. Cikgu minta maaf. Cikgu pun tak perasan tadi, tak rujuk. Okey, kita kena guna nilai E0 sebab kita dah belajar nilai E0 kan. Okey, kalau untuk ion kuprum dengan ion hidrogen pun tak boleh. Kita kena guna kerana still lagi nilai E0 ion kuprum lebih positif daripada ion hidrogen. Okey. So ni pun cation ion kan. So positif lah. Nilai dia lebih positif. Kalau ini E0 ni negatif. Jadi nilai E0 ion hidrogen lebih negatif daripada ion sulfat. So tengok kepada dia punya charge dia. Untuk dia negatif, ini positif. Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya cikgu balik. Okey. So buat satu contoh je, contoh satu saja. Muka surat 25 tu. Yang lain cikgu akan bincangkan untuk kelas yang akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita jumpa lagi hari Jumaat pula untuk kelas PDPR kita yang untuk minggu ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.